Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Jadi, pada hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR Pendidikan Jasmani tahun 5. Bersama saya pada pagi ini adalah Cikgu Fitri Aziz bin Sahlan, seorang guru adiwira kriket dan juga merupakan seorang juri dan juga AJK bagi pertandingan kriket peringkat kebangsaan. Jadi apa khabar Cikgu Fitri? Alhamdulillah, saya sihat, Cikgu Izzat Iskandar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi kepada murid-murid, semoga sihat-sihat selalu. Dan Alhamdulillah, saya bersama Cikgu Izzat Iskandar akan mengupas isu-isu menarik di bawah tema Rondas Kampung. Cikgu Fitri, Ya, saya. 2 minggu lepas kita telah pun masuk ke dalam tema kita Rondas Kampung dan kita telah belajar berkenaan dengan sukan kriket dan juga sukan softball. Jadi, pada hari ini Cikgu Fitri, apakah tajuk kita yang kita nak teruskan dalam tema ini? Baik. Kesinambungan daripada pembelajaran kita 2 minggu yang lalu, iaitu di bawah tajuk balingan tepat dan balingan hebat, ya, sebagai salah satu kemahiran asas dalam permainan kategori memukul dan memadang. Untuk hari ini, kita akan belajar satu lagi kemahiran asas, ya, dan merupakan bagi saya ini adalah kemahiran paling utama dan paling digemari. Bukan sahaja saya, malahan Cikgu Izzat Iskandar juga, iaitu kemahiran memukul. Dan selepas kita memukul, kita perlu bergerak. Sebab itu tajuk kita pada hari ini ialah pukul dan gerak. Jadi Cikgu Fitri, apakah objektif kita pada hari ini Cikgu Fitri? Jadi objektif pembelajaran kita yang ingin kita capai pada hari ini ialah pada akhir PDPR kita pada hari ini, murid dapat menyatakan perlakuan memukul dan bergerak ke tempat yang ditetapkan. Ya, tak kisahlah sama ada sukan kriket ataupun sukan softball. Kerana kedua-duanya ialah permainan kategori memadang dan memukul. Jadi lepas kita pukul, kita kena bergerak ke satu tempat yang ditetapkan untuk mendapatkan mata larian. Jadi, apakah kriteria kejayaan yang ingin kita capai hari ini, Cikgu Izzat Iskandar? Kriteria kejayaan pada kali ini adalah yang pertama. Murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 perlakuan memukul dalam permainan kriket dan juga yang kedua 2 perlakuan yang sama memukul dalam permainan softball. Jadi kriteria kita yang pertama adalah dalam permainan kriket 2 lakuan memukul dalam kriket dan 2 lakuan memukul dalam softball. Jadi kita akan lihat apakah yang ingin kita pelajari pada hari ini. Baik, jadi ini adalah kemahiran memukul. Kalau awak dapat lihat ada 2 gambar. Satu gambar yang memakai baju berwarna biru adalah permainan softball dan juga lelaki yang memakai pakaian berwarna kuning iaitu Cikgu Fitri tu. Kat situ awak nampak tu adalah Cikgu Fitri yang memakai baju Malaysia di situ adalah permainan kriket. Jadi secara kasarnya kita dapat lihat perbezaan dia dari segi bentuk ataupun dari segi permukaan kayu pemukul. Seterusnya, Cikgu Fitri, pukul dan gerak Cikgu Fitri. Ya, jadi murid-murid bolehlah ambil buku teks Pendidikan Jasmani tahun 5. Murid-murid boleh lihat muka surat 29. Jadi kalau kita lihat muka surat 29 di situ ada menunjukkan 2 kemahiran, yang gambar di sebelah atas adalah permainan softball. Kalau murid-murid lihat, itulah dia keadaan permukaan padang untuk permainan softball, di mana murid-murid dapat lihat di mana murid-murid memadang, menjaga bola setelah bola itu dipukul.
Dan apabila bola itu dipukul, murid-murid perlu bergerak ya daripada tempat memukul ke base yang pertama, kedua, ketiga dan akhirnya kembali kepada tapak memukul tadi. Satu pusingan itu barulah dapat satu larian. Berbeza dengan permainan kriket, ya, gambar di sebelah bawahnya itu, ya, itu adalah keadaan permainan kriket di mana pemadang ya ada di sekitarnya dan apabila pemukul itu memukul, ia hanya berlari dalam kawasan itu sahaja. Beza. Kalau softball di dalam bentuk larian berlian atau diamond. Manakala dalam permainan kriket ia berlari dalam kawasan padang atau petak yang disediakan. Itu sahaja. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana hendak memukul dalam permainan kriket dan juga softball. Jadi saya rasa Cikgu Lutfi, apabila kita dapat belajar secara bersemuka lagi tidak lama lagi Cikgu Lutfi, kita patut mainkan ataupun kita patut tunjukkan satu permainan kriket dan softball secara penuh kepada murid supaya murid dapat tahu bagaimana kesinambungan ataupun hubungan apa yang kita telah pelajari. Minggu lepas saya belajar pasal balingan, minggu ini kerja satu pukul. Jadi murid-murid akan dapat tahu macam mana kita nak aplikasikan kemahiran-kemahiran itu di dalam permainan itu sendiri. Betul. Boleh Cikgu Lutfi? Ya, betul. Sebenarnya untuk permainan softball ni, murid-murid selalu bermain di kawasan kampung-kampung, di kawasan padang yang lapang. Cuma seperti yang saya sebutkan tadi, mereka tidak memanggilnya softball. Mereka memanggilnya rounders. Saya dah jelaskan pada murid-murid pada perjumpaan kita 2 minggu yang lalu. Ya, rounders ni satu permainan yang digemari, iaitu hampir sama dengan format permainan softball sebenarnya. Jadi saya percaya kalau kita bersemuka nanti ni dan kita main permainan ini, asalnya kita tak perlu ajar Cikgu Izzat. Murid-murid dah tahu dah bagaimana hendak bermainnya. Cuma di sini kita akan perkenalkan, ya, kalau kita ada di sekolah, apakah peralatan yang digunakan dalam permainan softball dan juga dalam permainan kriket. Baik. Ini adalah kemahiran memukul. Jadi kenapa kita memukul? Apakah tujuan kita untuk memukul? Kita memukul bola bagi mendapatkan mata larian. Sebab tu bila bola ataupun pembaling ataupun pitcher di pihak lawan membaling bola kepada kita, kita perlu memukul bagi mendapatkan mata larian. Dan yang kedua, kita memukul bola untuk mengelakkan pemukul tersingkir ataupun terkeluar daripada permainan. Pasukan yang kedua, pasukan akan masuk memukul apabila yang pertama, selepas undian. Sekiranya pasukan lawan memilih untuk memadam ataupun selepas pihak lawan menamakan innings memukul. Betul? Innings ke innings? Innings. Innings. Yang saya belajar innings. Innings. Selepas pihak lawan menamakan innings memukul. Jadi inilah tujuan memukul dan apabila kita nak masuk memukul secara kasarnya. Baik. Ini adalah kemahiran memukul. Saya rasa ini lebih elok Cikgu Siti terangkanlah. Terima kasih Cikgu Izzat. Jadi untuk kemahiran memukul, ya. Pertama, kita kena tahu dahulu teknik asas kedudukan genggaman atau cara-cara memegang kayu pemukul ataupun bat dalam bahasa Inggerisnya. Kalau sebutan bahasa Inggeris saya salah, mohon jasa baik Cikgu Izzat betulkan ya. Jadi seperti mana yang murid-murid dapat lihat dalam gambar, ya, gambar yang di kiri sekali, okey. Kedua tangan membentuk huruf V, ya, diturunkan menghadap ke bawah iaitu ke arah pemegang kayu pemukul. Ya, sama ada kayu pemukul ataupun plastik pemukul. Yang ada di sekolah kita ni selalunya bat plastik lah, ya, di bahagian pemegangnya. Kemudian gambar yang kedua iaitu tengah, pegang atau genggam pemegang kayu pemukul. Itu cara pemegangannya. Ya. Jadi kita kena pegang berbentuk V lah. V, satu lagi atas. Ya, tengoklah kalau kita guna tangan kanan kita sebelah bawah atau yang bawah lah. Kalau tangan kita dominan tangan kiri kita yang sebelah bawah.
Jadi gambar yang di sebelah kanan sekali, itulah kedudukan yang betul untuk memegang kayu pemukul bat kriket. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Seterusnya, bagaimana kita nak memukul. Jadi kita perlu tahu teknik asas melangkah ke arah bola adalah angsur maju untuk melakukan pukulan. Dia beza dengan softball. Kalau softball pun dia ada juga pergerakan ke arah bola. Tapi berbeza, kita tengok dulu kriket. Jadi untuk kriket ni, lepas kita belajar cara nak memegang, kita akan belajar pula cara bagaimana melangkah ke arah bola. Jadi pertama, berdiri sisi. Seperti mana boleh lihat, itu dia berdiri sisi. Ya, tangan ataupun bat ataupun pemegang bat tu di tangan kita mesti berdekatan dengan pinggang kita. Ya, seperti mana dalam gambar, mata melihat atau memandang sasaran. Tengok sasaran. Ya, bukan tengok kamera ke, ya, kita tengok sasaran. Sasaran tu apa? Bola. Bola yang akan dibaling kepada kita. Seterusnya, gambar yang di tengah atau yang kedua, kaki serta bahu kiri seiring bergerak menghampiri lantunan bola. Maksudnya, kaki kita, ya, atau kaki kiri kita atau kaki hadapan mesti bergerak ke arah bola. Ya, kalau bola itu bergerak di hadapan kamu, maka kamu gerakkan kaki kamu ke hadapan atau menghampiri bola. Kenapa kita nak hampiri bola? Supaya kita boleh memukul. Kalau kaki kita bergerak menjauhi bola, macam mana kita nak pukul? Ya. Kemudian gambar yang ketiga, pergelangan tangan yang memegang kayu pemukul bergerak ke sisi kanan pemukul. Maksudnya sudah mula ayunan seiring dengan pergerakan kaki kita ke hadapan. Ketika ini, kita juga sedang memindahkan berat badan kita daripada kaki kanan ke kaki kiri sepenuhnya dan mata sentiasa melihat bola. Kalau bola itu melantun di atas tanah, kita kena tahulah ketinggian lantunan tu. Ya, dan berhati-hati ya. Kalau boleh kita pukul. Tadi Cikgu Izzat dah sebut, ya, kalau kita tidak berjaya memukulnya, kita boleh tersingkir daripada permainan. Okey, seterusnya memukul. Ya, tadi kita dah belajar cara memegang, kita juga dah belajar cara bergerak ke arah bola dan yang ketiga ialah memukul bola. Jadi murid-murid boleh lihat, ya, apabila kita dah memindahkan berat badan kita ke kaki hadapan, kita dah mula angkat bat ke belakang untuk mulakan hayunan. Jadi gerakkan kepala bersama-sama bahu ke arah bola. Jadi dalam gambar ni kita andaikan itu adalah bola ya dekat kaki tu. Maksudnya kaki hadapan kita mesti dekat dengan bola. Ya. Dan di tengah-tengah hayun kayu pemukul dari sisi kanan secara lurus ke bawah berdekatan lantunan bola. Jangan pula terpukul kaki sendiri ya. Sebab kaki kita ada sebelah tu. Pastikan mata kita tengok bola, pukul bola, ya, dan seterusnya ada lajak. Dan mata sentiasa memerhatikan ke mana bola itu pergi. Ya. Dan teknik ini, ya, seperti mana yang murid-murid lihat, ini adalah teknik kesukaan Cikgu Izzat Iskandar, di mana kalau dia pukul bola ini, insya-Allah ya, bola itu akan pergi jauh. Kadang-kadang sampai keluar stadium. Itu kehebatan Cikgu Izzat Iskandar. Terima kasih Cikgu. Baik, jadi kita akan lihatlah video kemahiran memukul dalam permainan kita. Jadi murid-murid boleh lihat ya bagaimana Cikgu Izzat berlatih untuk memukul bola kriket. Ya. Jadi ini adalah teknik genggaman atau memegang kayu kriket. Okay. Cara berdiri.
memandang ke arah sasaran. Seterusnya kaki melangkah ke arah bola. Ya. Itulah cara memukul. Okay, seterusnya, apabila kita membuat pukulan, kita perlu berlari. Tadi Cikgu Izzat pun dah sebut kenapa kita perlu berlari, iaitu untuk mendapatkan mata larian. Dalam permainan kriket, apabila pemain ini berlari daripada satu base ke satu base, iaitu bersilang, dia yang melihat, dia akan mendapat satu larian. Ya, dan seandainya masih lagi dalam keadaan yang selamat, murid-murid boleh mendapatkan lebih daripada satu, iaitu 2 larian, 3 larian, 4 larian, ya, sehingga bola itu tiba di tangan pembaling ataupun penjaga wiket. Larilah selagi mampu. Kalau Cikgu Izzat ni, dia boleh buat 6 larian. Hebat Cikgu Izzat kan? Saya pernah buat 6 Cikgu Izzat. Ya, saya tahu. Tapi tanpa berlari kan? Berlari Cikgu. Tanpa berlari saya buat 8. Ui, tanpa berlari boleh buat 8. Hebat. Jadi semakin banyak larian yang kamu buat, semakin banyaklah jumlah larian yang akan kamu kumpul. Dan semakin banyak mata kita. Ya, betul. Jadi stamina sangat penting dalam permainan ini. Okey, seterusnya kita akan lihat pula kemahiran memukul softball. Jadi orang yang sangat arif tentang permainan ini ialah Cikgu Izzat Iskandar. Silakan Cikgu Izzat. Baik, kemahiran memukul softball. Jadi yang pertama adalah cara pegangan kita punya kayu pemukul. Cara memegang kayu pemukul dalam permainan softball adalah dengan cara kayu tersebut dipegang erat. Kena pegang kemas-kemas. Jangan bagi terlucut, jangan bagi terjatuh. Tangan merapat atau sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan sebelah kiri di sebelah bawah. Okey, jadi kalau kita nak pegang kayu softball seperti kita dapat lihat dalam gambar itu, okey. Sebenarnya kita boleh rapatkan kedua-dua tangan seperti ini ataupun kita boleh renggangkan seperti ini dengan sedikit. Seperti mana yang dalam gambar tu boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat tolong pegang kemas-kemas. Jangan risau, nanti kita akan cuba memegang kayu softball. Baik, seterusnya tadi cara pegang, sekarang cara memukul. Berdiri dengan kedua kaki dijarakkan. Sama juga macam kriket tadi, kedua kaki dijarakkan. Kemudian kaki kiri diputar mengarah lurus. Kaki kiri kita dia akan berpusing. Kaki kiri di hadapan akan berpusing dengan pitcher. Maksudnya kita hadap kepada pembaling ataupun pihak lawan. Berat badan tertumpu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke hadapan. Badan kita kena leankan ataupun kita kena beratkan ke hadapan. Baik, seterusnya pemukul dipegang erat-erat kayu tu oleh kedua tangan dan posisi memukul sehingga tepat di atas bahu. Pandangan lurus ke arah datangnya bola serta lengan kanan lebih rendah berbanding lengan kiri. Jadi seperti mana yang kita sebut tadi, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Bila kita nak pukul, tangan kanan rendah sikit, kita pandang kepada pitcher ataupun kita pandang kepada pembaling. Badan kita dicondongkan sedikit ke hadapan, kaki kiri di hadapan. Seperti mana yang dalam gambar. Jangan risau, nanti kita akan lihat video bagaimana kita hendak memukul softball dalam permainan softball. Baik. Jika bola, tadi kita dah ready, sekarang nak memukul. Jika bola sudah dilempar, sudah dibaling oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul secara tepat. Jadi kita kena pukul bola tu dengan tepat
dengan menghayunkan pemukul tu ke arah datangnya bola. Jadi bila bola datang, kita pukul ke arah bola lah. Jangan boleh bola datang belas lain, kita pukul belas lain. Jadi tak dapat bola, tak kena pun bola. Posisi badan adalah kaki kanan sedikit fleksi, lutut dibengkok. Maksudnya lutut sebelah kanan kita dibengkokkan sebab lutut sebelah kanan kan dekat belakang. Dan kedua tangan diluruskan apabila kita hendak memukul. Jadi seperti ini, tangan kanan rendah sikit, tangan kiri tinggi. Bila kita nak pusing, kedua-dua tangan kita diluruskan. Baik. Macam biasalah, sama macam tadi, kita kena ada setelah kita pukul, ada follow through. Baik, jadi kita akan lihat video bagaimana hendak memukul dalam permainan softball. If you are right-handed, your right hand should be on top. And if you are left-handed, your left hand should be on top. Kalau kita Your bottom kanan, hand shouldn't be tangan more kanan than ke atas, 2 kalau or 3 tidak, tangan finger kiri widths ke atas. away from the Sebab knob of kita the menghadap bat. belah sini pula. When you hold the bat, the knuckles you would use to knock on a door should be lined up. Lining up your knuckles like this will allow you to roll your wrists properly as you swing. Set your feet as wide as is comfortable. Bend your knees and get into a strong, athletic stance. Your toes, hips, and shoulders should all be facing the plate. Betul. Toes should also be Semua lined up. badan kita menghadap kepada plate bawah. Keeping your torso fairly upright, take your bat and place it on your back shoulder and Letakkan di relax your atas bahu elbows. kita. The barrel of your bat should be parallel to the ground. Your arms should take the shape of the letter A. Dia A macam ni je kita. From here, simply raise both arms straight up until your hands are at Satu about level ear dengan level. telinga. From here, you can lift your bat so it's at more of a 45-degree angle. Tangan Do kita ni not lift your 45 back degree elbow up or jangan wrap your tinggi back sangat. behind your head. ataupun atas kepala. Keep your Kita grip level telinga relaxed until sahaja. the pitch comes. First motion of your swing is the load, the negative movement of hitting. You can shift all of your weight back or simply rotate your shoulders back. This is called a coil. The next movement is the toe tap. This initiates your hip rotation. Simply lift up and tap your front foot. After the toe tap, pivot your back foot and start rotating your hips forward. The next movement is with your arms. Start throwing your hands at the pitch. Lead with your elbow and stay inside the path of the ball. Once you've fully extended your elbow, throw your hands at the pitcher. When you make contact, you want to imagine keeping your bat on the ball as long as possible through the zone. For immediate feedback on your contact point, look at your palms. Your bottom hands should be facing the ground, and the top hand's palm should be facing the sky. Immediately after contact, your top hand takes over as you roll your wrists and follow through. Your hand should finish high and behind your head. For your follow through, you never want to slap your back with your bat. This makes you roll your wrists too early, which will cause the bat to roll off the ball, leading to a weak hit. Baik, jadi itulah sedikit tentang bagaimana kita hendak memukul dalam permainan softball. Baik, jadi apakah rumusan pada PDPR kita hari ini, Tuan Fitri? Jadi rumusan PDPR kita pada hari ini ialah kemahiran memukul merupakan kemahiran asas dalam permainan kategori memukul dan memadang. Jadi kita telah pun mempelajari dua kemahiran. Dua. Iaitu 2 minggu lepas kemahiran membaling dan hari ini kemahiran memukul. Kedua-dua ini merupakan kemahiran asas yang murid-murid perlu tahu dan pelajari. Kedua, tujuan memukul dalam permainan kriket dan softball ialah mendapatkan bilangan larian untuk pasukannya. Semakin tinggi mata larian yang kamu cari, semakin peluang semakin cerah untuk kita memenangi perlawanan tersebut. Walau bagaimanapun, ketika memukul, murid-murid perlu berhatilah. Sebab kalau kita gagal memukul dengan baik, kita boleh terkeluar daripada permainan. Mungkin Cikgu Izzat Iskandar tahu. Jadi seterusnya Cikgu Izzat Iskandar. Baik, seterusnya selain mendapatkan larian, tujuan memukul ialah sama macam tadi kita sebut. Kenapa tujuan kita nak memukul ni?
sebab kita hendak melindungi pemukul dari terkeluar ataupun tersingkir daripada permainan. Tadi kita dapatkan mata. Sekarang kita nak elakkan pemukul tersebut untuk terkeluar ataupun tersingkir daripada permainan. Oleh itu, kalau kita nak menang, kita kena pandai memukul. Macam tu je kita. Betul. Kalau kita tak dapat pukul, kesian dekat kawan-kawan kita. Sebab mata kita berkurang. Sebab itulah dalam permainan kriket dan juga softball ni, kemahiran memukul adalah sangat penting bagi kita untuk mendapatkan mata dan juga untuk memenangi perlawanan tersebut. Jadi tugasan kita pada hari ini adalah murid-murid hendaklah menjawab soalan kefahaman di Google Form dan seterusnya tolong komen nama anda di ruangan komen dalam video. Baik, jadi ini merupakan kelas kita dan kita akan ada lagi 2 kali kelas secara online juga, betul? Ya, betul. Tak akan ada lagi dua kali online, tak silap saya. Ya. Sorry, maafkan saya. 2 kali lagi online. Lepas itu kita akan meneruskan dengan sesi PDP kita di dalam kelas. Tapi saya rasa Cikgu Izzat, kelas kita tinggal minggu hadapan saja. Tinggal minggu hadapan 26 hari bulan saja. 27 hari bulan. Sebab minggu lagi 1 tu kemungkinan besar kita akan direhatkan. Murid-murid akan mendapat cuti sempena sambutan perayaan Deepavali. InsyaAllah. Baik, jadi itu sahaja daripada saya. Ada sebarang kata-kata daripada Cikgu Fitri? Jadi saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada murid-murid yang menyertai PDPR Pendidikan Jasmani dan juga Kesihatan. Ya, alhamdulillah penyertaan murid-murid sangat memberangsangkan dan harapan saya murid-murid dapat mengekalkan momentum PDPR ini sehinggalah pada PDPR yang terakhir. Terima kasih kepada murid-murid yang telah menjawab soalan dalam Google Form dan harapan saya bilangan yang menjawab ni akan bertambah di masa akan datang, insya-Allah. Baik, jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi.